Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba buat secara ringkas dan perlahan. Kalau terasa laju, boleh pausekan dulu ke ataupun sambil-sambil buat tu kan. Okey, mula-mula sekali memang kita dah ada Teams. Teams kita pergi dekat Teams. Okey, ni adalah kelas saya. Okey, kelas admin 4G, 4B, 5C, 5E dan juga 5I. Okey, untuk setiap kelas ni macam yang kita kursus baru ni, dia ada suruh kita create lah nak dapatkan kelas macam tu. Contoh tadi saya dah ada 4G saya buat 4A. Contoh ni 4A admin. 4A admin. Lepas tu description ni kita boleh letak ataupun tidak lah. Yang ni mungkin kita beritahu dia adalah kelas admin. Next. Okey, yang ni student. Student ni kita boleh, contoh kita dah ada list nama dia, kita type Muhammad Amar bin Ahmad contoh. Jadi kita type Amar je. Contoh Amar je. Jadi Amar, yang mana ada Amar dia akan keluar kat situ. Tak ada nama Muhammad Amar ada ni. Muhammad Amar. Dia daripada kelas H. Cuma kat sini saya tak pasti. Kat sini dia ada tulis form 4 semua ni. Masa dia kelas kat form 4. Form 5 dia tak update dah. Mungkin dia 4O ni adalah tingkatan 5 dah sekarang, 5O. Okay, jadi kita letak Muhammad Amar. Lepas tu seorang lagi Aida, contoh Aida, kita type je Aida. Lepas tu kita letak. Lepas Aida tak kisahlah apa-apa pun. Lepas tu kita add semua ni, lebih kurang 20 orang kita add. Saya nak delete dulu ni 4A admin ni. Okey, selepas itu ni saya tunjuk contoh kita dah ada 4A ni, yang baru punya kan. Tapi saya tunjuk yang saya dah ada. Okey. Admin. Okey, ni adalah admin saya. Admin kelas 4G. Admin dalam kelas 4G saya ni, bila saya buat kelas dalam Teams, dia automatik sekiranya ada yang record. Macam contohnya kat sini ada pelajar record. Kita sendiri pun boleh record. Cuma ada certain time saya tak sempat nak record lah ni. Ni pelajar yang record. Sebab dia ada cakap dah kawan dia perlukan video. Bila kita tekan je kat situ, maksudnya kat chat bahagian kelas kita tu, admin 4G, dia ada kat situ dah. Ni adalah kelas saya lah maksudnya. Ada nilai Y dekat X tu. Maksudnya constant dia adalah M tu lah. Ni adalah kelas masa linear law. Dia punya gradient. Dia 25 dekat minit. C dia tak boleh ada lagi lepas ni. Saya rasa dia record 25 lah. Q. Jadi budak yang terlepas kelas dia boleh klik dekat kita punya chat ni, post ni, dekat bahagian kelas kita, post, dia boleh klik dekat mana video yang ada. Kita memang boleh record dan kita boleh check attendance terus. Attendance report kita boleh, sebab attendance ni dia akan kira setiap kali kita masuk dan setiap kali kita keluar. Jadi kalau ada pelajar yang masuk, lepas tu dia keluar, lepas tu dia masuk balik, jadi nama dia akan ada 2 lah. Ni adalah untuk attendance. Okey, selepas itu, yang berkaitan dengan OneNote ni adalah kelas notebook. Ni adalah kelas notebook. Ni yang saya dah buat. Kalau tak ada lagi, contoh kita pergi dekat ni, part A ni, kelas notebook dia tak ada lagi. Jadi kita set up kelas notebook dia. Mula-mula cara dia adalah kita tekan kelas kita pergi dekat Teams 4A admin, pergi dekat kelas notebook kat sini. Selepas itu dia akan keluar macam ni untuk first time. Kita tekan dekat setup kelas notebook, dia akan ada 2, blank ataupun from existing lah. Jadi sekarang kita akan ambil blank sebab kita baru pemula. Kita ambil blank dulu. Selepas kita ambil blank, dia akan cerita apa benda collaboration space. Dalam collaboration space ni hanya kita sahaja. Collaboration space, teacher boleh edit, student boleh edit. Dalam content library, teacher boleh edit, student tak boleh edit. Dia hanya boleh tengok saja, only view. Dalam teacher section ni,
hanya kita je nampak. Teacher section ni hanya kita je nampak. Jadi untuk soalan exam ke ataupun untuk quiz-quiz, markah pelajar, kita boleh simpan kat dalam ni lah. Teacher can edit the content, student cannot view. Student tak boleh tengok pun kita punya bahagian ni. Dan juga student notebook. Ni student notebook ni student kita lah. Apabila next, yang ni apabila student notebook ni contoh cari Amar, akan ada nama Amar kat sini nanti. Dia akan ada dua bahagian section kat sini. Dua section. Selepas dua section, dia ada 4 section kat sini. Kalau kita nak tambah pun boleh, mungkin exam. Contoh saya nak tambah exam satu lagi. Exam, ataupun kita nak tambah satu lagi homework, latihan, quiz, video. Contoh ada kita minta video dengan pelajar, kita bagi dia buat video ni, kita boleh tambah lah ni. Kemudian pun kita boleh tambah juga sekiranya kita tak nak buat apa-apa. Jadi kita create. Ok, bila kita dah tekan create, benda ni memang lama, lebih kurang 10 minit lah untuk dia create kelas notebook ni. Kita biarkan macam ni dulu. Dah selepas pada 10 minit tu, dia akan jadi macam ni nanti. Ni saya dah buka dah. Bila kita dah dia dah create, contoh 4G welcome, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar dalam keadaan besar macam ni lah. Jadi kita boleh besarkan dengan kat sini. Ok, sekarang ni saya buka OneNote menggunakan Teams. Saya buka OneNote menggunakan Teams. Jadi saya tak nak buka OneNote menggunakan Teams, tetapi saya nak buka OneNote menggunakan application tu sendiri, tak melalui Teams. Ok, jadi OneNote ni dia ada dua jenis. Dalam komputer kita Microsoft, memang dia sudah ada OneNote. Ni OneNote. Kalau kita buka OneNote, dia berbentuk macam ni. Ni adalah OneNote yang lama, OneNote yang sudah sedia ada dalam kita punya komputer. Jadi yang kita perlukan ialah OneNote for Windows 10. Ni saya dah download lah. Kalau kita nak download, kita boleh pergi OneNote for Windows 10. Dia free je. Kita boleh dapatkan kat sini. Sebab saya pakai ni, saya boleh kita boleh download lah. Dia boleh PC ataupun mobile. Maksudnya telefon pun dia akan boleh guna OneNote. Bila kita dah download OneNote for Windows 10, dia ada dua jenis. Satu OneNote sahaja, satu lagi OneNote for Windows 10. Yang kita nak guna ialah OneNote for Windows 10. Dia lebih cantik lah, ataupun lebih mudah untuk kita tengok. Jadi OneNote ni dia akan sync dengan, kita boleh login kita punya dengan kat sini, kita punya email pengkala cepa tu. Kita boleh login, dan apabila kita login, dia akan sync. Maksudnya dia akan terus sekalikan dengan dalam AFRM. Tengok, saya ada AFRM kat sini. Jadi saya nak buat AFRM pun saya boleh buat kat sini. Saya just buat kat rekod semakan ni, saya paste je saya punya kat sini. Contoh 24. Saya paste je saya punya ni, catatan mingguan. Saya selalu buat saya punya ni dekat OneNote je. Catatan mingguan. Mana catatan mingguannya? Ni, catatan mingguan. Jadi week 24. Week 24 saya hanya copy link to page. Saya pergi dekat rekod semakan. Yang ni KJ akan dapat tengok lah. Saya paste je kat situ. Yang ni paste, kita kena tekan Ctrl V. Oh, saya dah hantar dah. Saya dah hantar, saya tak boleh nak edit. Betul lah, saya tak ingat. Saya dah hantar, saya tak boleh nak edit dekat bahagian sini sebab saya dah turn in. Saya dah turn in, saya tak boleh edit. Kalau 25 ni saya tak turn in lagi, saya boleh letak. Ok. Jadi apabila kita sync, dia ada dah semua ni. Dia ada semua ni. Sekiranya kita buat OneNote untuk ni tadi,
kita dah ada welcome to class ni, kita boleh import. Maksudnya more notebook ni kita boleh cari lagi apa yang ada dekat dalam tu. Kelas kita lah, kita boleh cari dekat bawah ni. Kita pergi dekat bahagian atas, kita tengok notebook kita, semua ni notebook ni. Pergi dekat more notebook, kita add kelas yang kita dah buat tadi. Bila kita add, dia akan ada lah. Dia akan ada macam ni, kelas 4B. Bila dah ada macam ni, kita akan dapat tengok apa kat sini. Admat 4B, dia akan ada welcome, dia akan ada quick notes. Ni memang semua ada lah. Selepas tu dia ada 3 bahagian, iaitu collaboration space, yang macam saya cakap tadi. Kat sini semua pelajar boleh conteng, saya sendiri pun boleh conteng kat sini. Saya selalu buat kelas kat sini lah, cuma tak tersusun lagi. Dia dalam 4G ni lebih susun sikit. Ok, dalam collaboration space dia ada contoh soalan-soalan yang saya buat. Budak pun boleh conteng juga kat sini. Itu adalah collaboration space ni. Selepas itu content library. Content library kita boleh letak soalan exam kat sini. Budak hanya boleh tengok dan copy je. Dia boleh copy dari sini, dia boleh masukkan bahagian dia. Ataupun kita sendiri boleh masukkan exam ni kepada setiap dia punya bahagian kat sini. Contoh kita ada exam nanti, kita boleh masukkan dekat bahagian exam lah. Kita buat bahagian satu section lagi, bahagian exam untuk setiap pelajar, nanti dia akan terima. Selepas itu content library ni teacher. Teacher only ni kita boleh simpan soalan exam. Ni contoh saya ada buat soalan exam, saya suruh budak jawab sekejap tadi. Ni adalah soalan exam, saya suruh budak jawab. Saya letak cara dia dekat dalam handout. Handout ke homework? Part B teacher only, ada exam, homework. Ok, ni adalah Adriana. Saya dah hantar assignment menggunakan Teams. Saya hantar assignment menggunakan Teams. Adriana dia tak jawab lagi. Ahmad Afiq, dia tak jawab lagi. Nak tahu yang jawab, dia dah bold dah kat sini. Macam Muhammad Saiful ni, kita pergi kat bahagian homework dia, exam dia hitam ni, maksudnya dia dah jawab dah lah ni. Dia dah jawab. Kita pergi kat situ. Dalam soalan saya tadi tu, saya minta tolong dia tulis jawapan dan juga bagi tahu dia pakai apa. Jadi dia buka OneNote ni, saya pakai telefon. Yang ni dia ada pakai telefon. Aimi tadi dia pakai iPad ni. Ni Aimi. Muhammad Afiq, Muhammad Afiq dia hantar yang ni. Dia tak jawab lagi Muhammad Afiq. Yasmin, exam, dia ada pakai iPad. Maksudnya dia jawab pakai iPad. Lepas tu tadi saya dah maksudnya saya dah tanya dia boleh edit ke tak soalan yang dia dah buat. Maksudnya dia dah turn in, dia dah buat, dia tengok balik soalan dia tu. Dia boleh tengok lagi soalan dia, tapi dia tak boleh nak delete, tak boleh nak edit dah. Dia tak boleh nak sentuh, macam yang saya kena tadi lah. Saya nak paste dekat saya punya cacatan mingguan tu tak boleh sebab saya dah turn in. Jadi ni adalah OneNote yang saya buka spread. Ni adalah OneNote yang berada di dalam Teams. Saya rasa macam saya laju sangat ni. Ok, contoh assignment yang saya baru hantar, saya baru testing tadi dengan pelajar. Assignment saya adalah 4B tadi. Kita boleh tengok yang mana hand in, yang mana tengok sahaja, yang mana yang tak tengok dan tak hantar. Jadi kita tengok yang mana hantar. Saya boleh klik kat sini, kita tengok Muhammad Suzali ni.
Muhammad bin Suzali. Dia tengok tapi dia tak jawab, tetapi dia hantar. Ni adalah Muhammad ni. Dia tengok tapi dia tak jawab. Dan dia turn in Yang ni dia turn in. Dia turn in sahaja yang tadi. Yang ni pula Muhammad ni saya pakai HP je. Yang ni kita boleh marking lah. Sama ada kita nak marking kat sini ataupun saya nak marking dekat sini pun boleh. Nama dia Muhammad bin Edi. Ni dia. Dia hantar dekat homework, dekat exam. Saya pakai HP je. Saya nak marking contoh draw kat sini. Okey, betul. Saya bagi dia 10 markah. Contoh kat situ. Tengok, dia sedang scene. Bila dia dah habis scene, maksudnya dekat sini pun ada. Dekat sini pun ada. Saya punya marking tadilah ada kat sini. Cuma kat sini saya tak pasti dia nak boleh zoom in, zoom out ke tak. Point ni sebenarnya kita boleh set point dekat awal-awal lagi masa kita hantar assignment, berapa markah dia. Jadi kalau 10 per 20, saya boleh letak kat sini 10. Jadi dia akan kira 10 per 20 terus. Point ni saya tak pasti sangat, KJ lebih arif lah. Setakat tu sajalah untuk Teams yang sekali dengan OneNote ni. Sebenarnya dalam OneNote ni banyak sangat. Saya akan share video yang saya tengok cara menggunakan OneNote sebab dia boleh distribute page. Maksudnya kita dah buat exam dekat kita punya teacher only ni, kita boleh distribute page, group, individual ataupun untuk semua. Dia akan keluar kat sini. Yang tu mungkin saya akan buat selepas inilah kot. Setakat ni yang kita perlu download adalah OneNote for Windows 10. Selepas itu kita kena masukkan email pangkalan cepa, P cepa kita tu. Masuk dalam P cepa kita tu, dia akan sync dengan Teams ClassNote yang kat dalam ni. Cuba buat dulu, kalau ada masalah boleh kita cuba untuk check lah. Macam saya suka dengan kelas 4G ni, dia ada seorang yang ada banyak sangat dia punya ni. Macam dia ada hantar, dia budak akan cepat sikit sebab dia akan, kadang-kadang ada juga pelajar yang dia tak biasa nak hantar, kita kena ajar cara hantar pula. Sebab ada yang hantar file sahaja, dia takkan hantar sebagai print out. Yang ni kita kena ajar dia lah. Budak kena download OneNote for Windows 10 juga untuk memudahkan dia. Kita download OneNote for Windows 10 juga sebab benda ni akan sync dengan Teams dan akan memudahkan kita. Dia ada hantar quiz chapter 2 yang dah bincang, maksudnya dia hantar assignment ni. Assignment asalkan hantar je. Saya ada buat mark lah kat situ, maksudnya has been reviewed. Yang ni apabila saya letak dalam homework yang bukan assignment, dia boleh padam. Jadi kalau tak nak bagi dia padam, kita kena hantar assignment menggunakan Teams. Saya tanya siapa dia tadi, Danisha rasanya. Saya dah buat contoh-contoh macam ni, saya suruh dia padam, dia tak boleh nak edit. Padam yang dia tak boleh, padam yang saya punya pun tak boleh. Maksudnya dia dah solid lah kat sini. Saya dah lock untuk selepas pada dia turn in, dia tak boleh nak edit dah. Okey, buat masa ini itu sahaja. Sekiranya saya terlaju boleh pause. Sekiranya saya, kalau ada apa-apa boleh PM terus. Kita buat slow-slow lah. Terima kasih.